Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Abdul Razak daripada kelas P13J. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembentangan bagi kursus PIM 3043 yang bertajuk Penyelewengan Akidah yang terdapat dalam masyarakat Melayu iaitu Syiah. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut apakah bentuk penyelewengan akidah dalam fahaman Syiah, eloklah kita mengetahui dulu apakah sejarah fahaman Syiah. Ajaran Syiah mula bertapak di negara Malaysia selepas tercetusnya Revolusi Iran pada tahun 1979 dan di bawah pimpinan Ayatollah Al-Khomeini. Fahaman ini berpegang kepada satu aliran mazhab yang mempercayai dan mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Golongan ini percaya bahawa Sayyidina Ali lebih berhak dilantik sebagai khalifah dan pewaris kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah golongan ini berpendapat bahawa hanya jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berhak menggalas jawatan khalifah. Ajaran dan fahaman Syiah bercanggah dengan landasan yang sebenar kerana terdapat beberapa penyelewengan akidah yang berlaku dalam fahaman tersebut. Seterusnya, mari kita lihat beberapa bentuk penyelewengan akidah yang diasaskan oleh fahaman Syiah. Yang pertama, fahaman Syiah berasaskan Syiah Imamiyah yang dikenali sebagai satu kelompok yang mempunyai 12 orang imam yang maksum seperti Nabi. Yang kedua, fahaman Syiah berpandukan kepada satu riwayat daripada Al-Majisi yang mengatakan bahawa kebanyakan sahabat adalah munafik tetapi cahaya nifak tersembunyi di zaman Nabi. Dan yang ketiga, nikah mut'ah adalah berasaskan satu bentuk perkahwinan kontrak tanpa wahli dan saksi. Selain itu, antara bentuk penyelewengan akidah yang secara jelasnya dipamerkan oleh fahaman Syiah adalah antara bentuk penyelewengan akidah yang berlaku adalah fahaman Syiah berasaskan Syiah Imamiyah yang dikenali sebagai satu kelompok yang mempunyai 12 orang imam yang maksum seperti Nabi. Hal ini secara jelasnya berlaku kerana kesemua imam tersebut dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, mereka yang dianggap sebagai imam tidak mendakwa diri mereka imam serta tidak mengajar segala ajaran Syiah. Golongan Syiah inilah yang menyebabkan salah faham berlaku dalam kalangan umat Islam sehingga mengangkat kesemua imam ini kononnya imam ini adalah lebih mulia berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat-sifat imam yang dipercayai golongan Syiah adalah kesemua imam tersebut bersikap maksum iaitu terpelihara daripada dosa, boleh memilih untuk mati atau terus hidup dan boleh mengambil alih tugas Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menghisap amalan manusia di akhirat kelak. Hal ini jelas terpesong daripada nilai akidah yang sebenar kerana kita sedia tahu bahawa golongan yang maksum ini adalah golongan Nabi sahaja dan manusia biasa tidak boleh memilih untuk mati atau terus hidup serta mengambil tugas Allah kerana kesemua perkara tersebut adalah di bawah kekuasaan Allah dan bukanlah di bawah kuasa manusia. Selain itu, antara bentuk penyelewengan akidah yang berlaku dalam fahaman Syiah adalah fahaman Syiah ini berasaskan Syiah Imamiyah dikenali sebagai satu kelompok yang mempunyai 12 orang imam berpandukan kepada satu riwayat daripada Al-Majisi yang mengatakan bahawa kebanyakan sahabat adalah munafik tetapi cahaya nifak tersembunyi di zaman Nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, cahaya nifak itu melalui wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesemua sahabat ini telah kembali murtad iaitu keluar daripada agama Islam. Bahkan Muhammad Al-Baqir alaihissalam turut meriwayatkan bahawa para sahabat telah menjadi murtad setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghifari dan Salman bin Al-Farisi. Hal ini bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kerana menurut Ahli Sunnah wal Jamaah para sahabat adalah adil dan tinggi kedudukannya. Jadi kita sedia maklum bahawa para sahabat ini tidak akan sembarangan melakukan dosa, tidak akan sembarangan menjadi orang yang munafik kerana mereka adalah orang yang dekat dengan Rasulullah dan sentiasa beribadah kepada Allah SWT. Malah Rasulullah SAW turut mengasihi kesemua para sahabat kerana begitu
kasihnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu taatnya mereka kepada perintah Allah Subhanahu taala. Jadi adalah mustahil jika kita mengikut fahaman Syiah ini yang sentiasa mengkafirkan para sahabat dan membenci para sahabat. Oleh itu, fahaman Syiah ini adalah bertentangan dengan akidah yang sebenar, kerana dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat adalah dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah keluar daripada agama Islam atau menjadi munafik. Di samping itu, penyelewengan akidah yang seterusnya adalah nikah mut'ah. Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah dalam fahaman Syiah ini bermaksud satu bentuk penyelewengan akidah, iaitu berasaskan satu bentuk perkahwinan tanpa wali dan saksi, ataupun kita kenali sebagai perkahwinan kontrak tanpa wali dan saksi. Malah nikah mut'ah ini hanya untuk satu tempoh tertentu sahaja dan dengan mas kahwin yang sedikit serta tidak terikat dengan tanggungjawab pusaka, nafkah dan perkara-perkara lain seperti perkahwinan biasa dalam Islam. Malah ajaran mereka membenarkan lelaki berkahwin sehingga 1,000 orang. Ajaran ini menyalahi akidah yang sebenar kerana ia mengandungi unsur perzinaan dan pelacuran dan hanya ingin memuaskan nafsu lelaki semata-mata. Bahkan nikah mut'ah merendahkan martabat wanita pada tahap yang paling rendah dan hina. Ini kerana bagaimana kita lihat Islam mengagungkan wanita, Islam mengangkat martabat wanita. Dengan setiap perkahwinan itu perlulah ada saksi, perlulah ada wali, dan tidak boleh sebarangan seseorang lelaki itu menikahi wanita tanpa adanya wali dan saksi. Jadi sekiranya menikah mut'ah ini dibiarkan secara berterusan dalam masyarakat kita pada hari ini, kita akan lihat betapa ramai wanita yang dihina, dikeji kerana dianggap sebagai objek seks sahaja oleh lelaki dan hanya untuk memuaskan nafsu lelaki semata-mata. Jadi ini adalah satu bentuk penyelewengan akidah yang sangat nyata dan tidak boleh diterima dengan logik akal kita sebagai seorang Muslim yang sebenar. Sekarang kita lihat pula tambahan contoh penyelewengan akidah yang berlaku dalam fahaman Syiah. Yang pertama, khalifah diwasiatkan khas kepada Sayyidina Ali mengangkat darjat imam sehingga setaraf dengan para nabi dan rasul. Imam yang mana? Iaitu imam-imamiyah tadi yang saya sebutkan, iaitu 12 imam yang dianggap oleh fahaman Syiah ini lebih tinggi kedudukan mereka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dianggap setaraf dengan para nabi dan rasul, dan golongan Syiah juga mendakwa bahawa imam ini turut menerima wahyu sebagaimana para nabi dan rasul, walaupun cara menerima wahyu tersebut adalah berbeza. Hal ini sangat bertentangan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah kerana kita sedia maklum bahawa yang mengutuskan nabi dan rasul adalah Allah Subhanahu taala, dan kesemua para nabi dan rasul dicatatkan ataupun telah dibuktikan oleh Allah SWT bilangannya dalam Al-Quran. Maka tidak boleh kita sebagai manusia biasa membawa Nabi dan Rasul yang baharu, kerana kesemua Nabi dan Rasul telah diutuskan oleh Allah dan tiada lagi Rasul dan Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi mustahil bagi kita untuk mempercayai 12 imam itu adalah sama tinggi kedudukannya dengan Nabi dan Rasul. Yang kedua, Al-Quran dianggap tidak sempurna oleh golongan Syiah. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran yang ada sekarang bukanlah yang asli. Isinya telah ditokok tambah, kandungannya telah diubah-ubah mengikut keperluan. Jadi mereka juga mendakwa bahawa naskah Al-Quran tidak relevan untuk digunakan dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijadikan pegangan. Hal ini sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana kita sedia maklum bahawa terdapat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi, maka jika kita berpegang kepadanya, kita tidak akan sesat. Okey. Jadi di sini menunjukkan bahawa Al-Quran dan hadis Nabi adalah panduan untuk kita mengikutinya sepanjang zaman. Maka mustahil bagi kita untuk mendakwa bahawa isi kandungan Al-Quran tidak benar, tidak sempurna dan ditokok tambah mengikut keperluan. Hal ini kerana Allah SWT memelihara Al-Quran dan tidak akan
boleh ditokok tambah ataupun diubah-ubah isi kandungan Al-Quran tersebut. Serta segala hukum dalam Al-Quran, segala kisah-kisah dalam Al-Quran adalah relevan untuk digunakan sepanjang zaman. Dan yang ketiga, penyelewengan akidah yang berlaku dalam fahaman Syiah adalah imam adalah maksum berdasarkan nas. Itu golongan imam yang mereka percayai Imamiyah yang 12 itu adalah maksum, terpelihara daripada Al-Quran berdasarkan nas. Mereka mendakwa nas pelantikan Sayyidina Ali sebagai imam sebenarnya terdapat dalam Al-Quran, namun para sahabat telah membuangnya daripada Al-Quran. Jadi di sini kita melihat bahawa semua perkara yang berlaku dan dibenci oleh golongan Syiah ini semuanya adalah melibatkan para sahabat. Mereka begitu membenci para sahabat, mereka mengkafirkan para sahabat dan mereka menganggap bahawa kesemua sahabat adalah munafik dan murtad. Hal ini kerana mereka tidak berpuas hati Sayyidina Ali tidak diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi khalifah yang pertama. Mereka tidak mahukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Mereka menuduh kesemua sahabat-sahabat ini dengan bermacam-macam tuduhan yang begitu hina dan keji. Maka ini adalah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Serta kita tidak boleh menghina para sahabat sebagaimana golongan Syiah ini, kerana kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW begitu kasih dengan para sahabatnya, sehingga kesemua sahabat dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam syurga kerana mereka begitu akrabnya dengan Rasulullah, begitu melaksanakan pelbagai pengorbanan kepada Rasulullah sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan tenaga dan masa mereka untuk sama-sama berjuang dengan Rasulullah SAW menyebarkan syiar Islam pada satu ketika dahulu. Serta mereka lah yang bersama-sama dengan Rasulullah mengangkat syiar Islam untuk menjadi agama yang begitu sempurna pada ketika itu. Jadi ini adalah gambar contoh fahaman Syiah, dan gambar pertama menunjukkan seorang penganut agama Syiah yang bersujud di atas batu Karbala. Ini adalah satu tata cara solat yang diamalkan oleh penganut agama Syiah, di mana mereka akan bersujud di atas batu Karbala, yang mana batu Karbala ini apabila kita bersujud di atasnya, apabila dahi kita menyentuh batu Karbala ini, maka lama-kelamaan akan timbul lekuk berwarna gelap di atas dahi kita. Dan menurut bacaan saya sendiri, kesemua penganut agama Syiah ini beranggapan bahawa jika mereka sentiasa menunaikan ibadah dengan cara tersebut, maka lama-kelamaan akan wujudnya lekuk yang menandakan bahawa mereka adalah orang yang kuat beribadah. Jadi seperti kita sedia maklum bahawa penganut agama Syiah ini sebenarnya orang yang sangat berpura-pura dan munafik. Mereka sentiasa mahu menganggap diri mereka adalah orang yang rajin beribadat, sedangkan mereka membenci para sahabat. Mereka tidak mempercayai agama Islam seperti mana yang kita percaya, dan mereka turut mengada-ngadakan amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi hal ini adalah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kerana cara solat yang menyalahi rukun solat seperti mana agama Islam yang sebenar. Dan sekiranya kita terus melihat perbuatan ini di mana-mana tempat, maka jelaslah bahawa mereka ini adalah penganut agama Syiah, kerana mereka setiap kali solat akan membawa batu Karbala dan bersujud di atas batu Karbala tersebut. Yang kedua adalah gambar melibatkan nikah mut'ah, legalisasi zina. Jadi seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, nikah mut'ah ini tidak lain tidak bukan hanyalah satu nikah kontrak yang tidak mempunyai wali dan saksi, yang hanya untuk memuaskan nafsu lelaki. Perempuan dianggap sebagai objek seks, dan nikah mut'ah itu sendiri mengandungi unsur perzinaan dan pelacuran semata-mata, serta meletakkan martabat wanita yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW pada ketika dahulu, diletakkan pada tahap yang paling rendah dan hina. Maka nikah mut'ah ini bukan sahaja membawa kepada pelacuran, perzinaan, malah ia membawa kepada masyarakat yang menjadikan wanita sebagai bahan seks. Itu sahaja daripada saya.
Itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.